الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت رب زدنا برحمتك يا ارحم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Dan dimuliakan kursi majlis Fadil Kursi Semua Pak Zahra, sahabat saya Ustaz Zubidan Daud, Kerajaan kuasa semua, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita amat bersyukur kepada Allah kerana kita terpilih pada malam ini untuk bersama dalam majlis yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati dan didoa oleh para malaikat juga makhluk-makhluk yang ada di atas bumi ini, di laut, di udara, darat dan semua tempat, mendoakan kepada semua yang hadir dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu seperti ini. Dan kita alhamdulillah tergolong di dalam golongan yang dirahmati oleh Allah dan mendapat doa daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengucapkan ketinggian syukur kita kepada Allah kerana kesihatan yang diberikan kepada kita. Yang kita dapat pula manfaat kesihatan ini untuk Allah. Sebab kita sedar bahawa kesihatan dan segala yang ada pada diri kita ini tidak ada hak kita melainkan semua yang milik Allah. Menyedari keadaan ini sebagai membalas kurniaan Allah kepada diri kita sebagai hamba, maka kita melaksanakan tugas dan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Dan kita tidak teragak-agak untuk melaksanakan segala perintah sebagai bukti kita sebagai hamba yang diutuskan oleh Allah di atas bumi. Dan memang itu matlamat kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk jadi hamba kepada, memperhambakan diri kepada, taat dan patuh kepada segala arahan. Daripada ayat ini kita faham bahawa tujuan kita datang ke dunia ini ataupun dilahirkan ke dunia ini bukan untuk main-main, bukan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kehidupan di dunia ini semata-mata, menjadi biasa di dunia ini semata-mata. Tetapi kita dilahirkan di dunia ini untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi hamba yang taat kepada mana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mencipta kamu dan menguji kamu, menguji mati dan hidup, untuk melihat ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya, siapakah presentation di depan Allah esok yang very good presentation, untuk menunjukkan kita ini sebagai hamba dia. Maka kita sedar apabila kita lahir di dunia ini, kita tidak punya apa-apa, semuanya adalah pinjaman Allah kepada kita, lalu kita gunakan untuk kita buktikan sebagai seorang hamba. Apabila di akhirat besok kita tunjukkan, kita pamerkan, inilah amalan-amalan terbaik yang aku telah laksanakan di dunia. Dan di antara amalan terbaik kita lakukan ialah di saat ini kita berada di rumah Allah, di saat ini kita berada dalam majlis-majlis zikr
Di saat ini kita berada untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, berapakah jumlah yang Allah berikan kepada kita dari sudut pahala, kebajikan, rahmat, kebaikan. Sedangkan semua makhluk Allah berdoa kepada kita yang berada di rumah Allah, dan juga manusia yang lain berada di tempat yang sama seperti kita di lain-lain tempat. Dan kita cukup gembira dengan kekuatan kesihatan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Kita tidak bazirkan untuk tempat-tempat yang bukan-bukan, tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah, dan tempat-tempat yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita di sisi Allah. Ini yang kita bersyukur, dan sifat kesyukuran ini mesti kita tegakkan, mesti kita bangkitkan, mesti kita bangunkan setiap masa dan setiap ketika. Sebab ucapan syukur atau perasaan syukur seorang hamba itu memang susah untuk kita, memang susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang bertawa di Baitullah, diterdengar satu doa yang dipanjatkan oleh salah seorang sahabat. Antara doa yang didengar, sahabat itu mengucapkan, Allahumma aj'alni min ibadika, Allahumma aj'alni min al-qalil, Allahumma aj'alni min al-qalil, Allahumma aj'alni min al-qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Selesai tawaf, Sayyidina Umar terus berjumpa dengan sahabat tadi. Wahai sahabatku, aku dengar engkau berdoa dengan permintaan yang luar biasa. Engkau minta menjadi golongan yang sedikit, sedangkan ramai manusia meminta menjadi golongan yang banyak, golongan yang ramai, dimasukkan golongan majoriti. Tiba-tiba kau datang berdoa kepada Allah SWT untuk menjadi golongan yang sedikit. Mengapa wahai sahabat? Lalu dia beritahu kepada Sayyidina Umar, wahai sahabat Rasul, tidakkah hamba mengingat mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qalilan min ibadish syakur, dan sedikit sekali di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maka aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku dimasukkan dalam golongan yang sedikit tadi, iaitu golongan yang bersyukur. Ayat tuan-tuan, sedikit sangat manusia yang bersyukur dengan apa yang diterimanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang didapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah juga tuan-tuan, di kalangan kita di saat ini, jika kita mempunyai makanan dalam peti sejuk dan pakaian yang menutupi tubuh kita, dan kita mempunyai rumah untuk kita naung dan tempat untuk kita tidur, maka sesungguhnya kita ini lebih kaya daripada 70% penduduk dunia. 70% penduduk dunia ini tidak mempunyai apa yang kita punya. Kita tergolong daripada 25% yang mempunyai rumah, mempunyai pakaian, yang mempunyai makanan, yang mempunyai tempat tidur. Tetapi kita tak terasa, kerana kita berada dalam lingkungan mereka yang hidup dalam keadaan sederhana dan mewah, maka kita rasa kita juga. Sedangkan di pesada dunia yang lain, 75% di kalangan penduduk dunia tidak sama dengan kita. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah kerana kita digolong daripada tubuh kita. Dan jika sekiranya kita mempunyai wang simpanan dalam bank, kita mempunyai wang simpanan dalam kocek, maka kita perlu bersyukur kerana kita berada di antara 8% golongan yang mendapat kesejahteraan di dunia ini. Berapa ramai manusia yang tidak mempunyai wang, ada yang punya